Okey. Raja 11.1 menunjukkan tiga bekas yang digunakan untuk melembutkan ikan beku. So ada kuprum, ada polisrena, ada ni kaca. So jadual menunjukkan ciri-ciri bahan yang digunakan sebagai bekas untuk melembutkan ikan beku. Okey, kuprum muatan haba tentu dia 390. Paling rendah. Kalau dia paling rendah, dia cepat apa? Kan cikgu kata kalau muatan haba tentu paling rendah, so dia akan cepat. Kalau dipanaskan dia akan cepat apa? Cepat Cepat panas. Cepat panas. Ya, cepat panas Kalau disejukkan dia akan cepat sejuk. Cepat sejuk. Okay, so dia tengoklah keadaan apa, dipanaskan ke, dia sejukkan ke. Okay. Paling tinggi ni 1400 ni polisrena. So kalau macam ni kalau dipanaskan dia lambat panas Dia lambat panas dan juga kalau disejukkan dia yang lambat sejuk. Okay, soalan ni mesti soalan pembandingan, betul tak? Ada tak dia bandingkan? Dia suruh bandingkan tapi perasan tak dia macam tak pelaka. Dia kata bandingkan ciri-ciri bahan bekas. Dia tak spesifikkan ayat kan. Dia tak ikut format SPM lah. Saya tak tahu kenapa dia tak ikut. Oh, dia kata bandingkan ciri-ciri bahan bekas. Dia suruh itulah dia tak spesifikkan. Okay, tak apa. Okay, kita jawab dulu ni. Apakah maksud muatan haba tentu? Muatan haba tentu. Tentu tu maksudnya apa? Tentu tu bahan yang telah dilabelkan. Maksudnya kalau kamu macam nak pergi beli gula kan. Gula dekat Tesco kan. Paket dia buat apa? 1 kg gula macam tu kan. 1 kg tepung. Okay. So tentu tu maksudnya yang ada nilai lah iaitu yang ada kg iaitu 1 kg. Okay. 1 kg bahan. Okey, lepas tu muatan haba ni tenaga haba lah. Okey, tenaga haba. Tenaga haba. Jadi ayat dia macam mana? Tenaga haba yang diperlukan untuk apa? Sambung. Tenaga haba yang diperlukan untuk apa ni? Menaikkan suhu 1 kg. Ya, menaikkan suhu 1 kg. Okay, kena tulislah 1 kg bahan. 1 kg bahan sebanyak berapa darjah Celsius? 1 darjah Celsius. Ya. 1 kg bahan sebanyak 1 darjah Celsius. So dalam ayat tu mesti ada perkataan ni, 1 kg bahan ni. Sebab dia tulis kat sini kan tentu. Maksudnya yang telah ditentukan. So jadi bahan yang ditentukan tu adalah bahan 1 kg. So kena ada perkataan ni, 1 kg bahan. Okey, ni sebanyak 1 darjah Celsius. Macam itulah nak buat maksud dia. Okey, next. Okey, dia nak 3 markah. Mesti ada 3 point. Okey, bandingkan ciri-ciri bahan bekas. Okey, bandingkan ciri-ciri bahan bekas. So ni 1. Lepas tu hubung kaitkan ciri-ciri tersebut dengan haba yang diserap untuk melembutkan ikan beku. So, yang ni markah yang kedua, hubung kait tu maksudnya hubungan lah. Lepas tu markah ketiga, tentukan bekas mana yang digunakan untuk melembutkan ikan itu dengan cepat. Ni markah ketiga. So, okey, tapi itulah ayat dia macam pelik sikit. Bandingkan ciri-ciri bahan bekas. Patutnya dia kena spesifik lah. Dia nak ciri apa kan? Adakah ciri bahan ataupun dia nak cakap pasal muatan haba tentu. So soalan ni pun ada masalah sikit. Okay. So dia sebenarnya dia nak kata bandingkan ciri-ciri bahan bekas. Dia nak dia nak kamu bandingkan muatan haba tentu ni Okay, so soalan tu pun ada salah sikit lah sebenarnya ayat dia. Okay, so saya nak bandingkan muatan haba tentu.
Kita ada 3 ni 3 bahan. Macam nak bandingkan? Selalunya kita buat perbandingan 2 bahan. Ni 3 bahan. Kalau 3 bahan, macam nak buat ayat dia? Muatan cikgu dah ajar ke kalau 3 bahan macam nak bandingkan? Cikgu dah ajar ke belum? Belum. Soalan tu dia biasa tak keluar. Biasanya dia tak keluar lah perbandingan 3 bahan ni, 3 objek. Selalunya perbandingan antara 2 je. Dia bukan 3 Tapi lah kalau tiba-tiba kan soalan keluar perbandingan dia nak antara 3. Tiba-tiba keluar kan. So, cara kamu nak bandingkan tu, kamu kena mention juga PQR. Tiga-tiga tu kena mention. Maksudnya macam ni Okay, contoh kamu nak buat bahan P ni kan, kuprum ni muatan haba tentu dia paling rendah kan. So kamu buatlah muatan haba tentu lebih ataupun muatan haba tentu lebih rendah. Okey, daripada muatan haba tentu P. P lebih rendah daripada Q dan R. Tu macam tu. Maksudnya kamu kena tulis PQR tu. Okey, muatan haba tentu P lebih rendah daripada Q dan R. Kamu tak boleh tulis muatan haba tentu P lebih rendah daripada Q tapi kamu tak sebut pasal R. Tak boleh lah, kena buat. Dalam satu ayat tu ada tiga benda ni Faham ke? Boleh? Okey, lepas tu dia suruh buat hubung kait ciri-ciri tersebut. Ciri apa ni lah? Ciri muatan haba tentu ni lah. Okey, dia nak kamu hubung kaitkan muatan haba tentu dengan muatan haba tentu dengan apa? Dengan haba yang diserap ni untuk melembutkan ikan beku. Ni apa hubungan dia hubungan dia. So jadi kat sini mana yang serap banyak haba? P ke Q ke R? Dia mana yang cepat serap haba? Bukan serap banyak, dia cepat serap haba. P kan? Sebab P cepat panas kan. So dia serap haba cepat kan? Dia serap haba cepat. So cara nak buat ayat dia semakin kalau hubungan buat perkataan ni lah semakin rendah muatan haba tentu semakin cepat. Ni bukan banyak haba ni cepat, dia tengok cepat dengan lambat. So semakin cepat haba yang diserap untuk melembutkan ikan beku. Okey. Satu markah. So kalau kamu jawab semakin rendah muatan haba tentu semakin banyak haba yang diserap. Kalau banyak tu salah banyak salah. Dia bukan pasal banyak ni, dia pasal cepat atau lambat ni. So kat sini semakin cepat haba yang diserap untuk melembutkan ikan beku. Okey, so tentukan bekas mana yang digunakan untuk melembutkan ikan itu paling cepat. Bekas mana? Istilah bekas P. Ya, bekas P. Okay. So dekat soalan ni cikgu perasan tu lah dia tak spesifikkan ciri apa kan. So ada ramai jugalah yang tak dapat jawab sebab dia dibandingkan ciri yang ini Dia explain pasal kuprum ni Dia tak explain yang muatan haba tentu ni. Sebenarnya nak suruh bandingkan muatan haba tentu tu lah. Soalan ni pun ada masalah. Okay. Next. Nombor 3. Ni soalan kira-kira ni. Ikan beku yang mengandungi 10 gram ais pada suhu kosong darjah Celsius diletakkan dalam bekas polistirena. Ais itu mengambil masa 6 minit untuk melebur sepenuhnya. Hitungkan jumlah haba yang diserap untuk melembutkan ikan tersebut. Ni haba pendam pelakuran ais ni. Ni haba pendam pelakuran ais ni dia punya simbol dia apa? L kan? L. Okey. Ni 10 gram ni M lah. Nanti kamu kena tukar kepada kg sebab nanti tenaga haba kan
Unit dia apa tenaga haba? Apa-apa tenaga unit dia apa? Mestilah. Apa unit untuk tenaga? Unit untuk tenaga. Joule. Joule kan? So kalau Joule kamu kena pakai semua unit SI. Okay, unit standard international, iaitu kalau jisim tak boleh pakai gram lah, kena pakai kg. Okay, so ni kena tukar kepada kg. Yang ini tak apa, darjah Celsius ni tak apa. Walaupun sebenarnya unit SI Kelvin kan. Tapi dalam kes tenaga haba ni dia pakai ni darjah Celsius. Barulah unit dia boleh dapat joule. Okey. Ais itu mengambil masa 6 minit untuk melebur sepenuhnya. Itu kan jumlah haba yang diserap. Macam nak buat ni? Okey. Kalau ada ni haba pendam pelakuran, ni formula apa ni? Yang ada L ni. Adakah Q sama dengan MC theta ataupun Q sama dengan ML? Q sama dengan ML. Ya, pakai formula yang ni Q sama dengan ML. Kalau tak mesti dia bagi C ni kan muatan haba tentu ni, tapi dia tak bagi, so dia suruh pakai formula ni Q sama dengan ML. Maksudnya ais ni kan dia melebur kan. So bila ais tu melebur, dia pergi tercair. Bila dia melebur, peleburan, mestilah 0 darjah Celsius, kat sini pun 0 darjah Celsius. Jadi kat sini tiada kan, tiada perubahan suhu. So bila tiada perubahan suhu, sebab tu kita pakai formula Q sama dengan ML. So M jisim 10 gram. Tukar kg berapa? 10 gram. Tukar kg. 0.001. Ya, jadilah 0.001. 0.001 pula. 1, 2, 3. Okey, 0.01 kg. Lepas tu haba pendam pelakuran 3.34 darab 10 kuasa 5 joule kg negatif 1. Okey. Lepas tu kamu kira lah. Pakai kalkulator dapat berapa? Berapa dapat? 0.01 darab 3.34 darab 10 kuasa 5. Berapa? 334. 3,340 kan? Ya. 3340. So sekarang ni apa unit dia? Kamu tengoklah ni kg dengan kg negatif 1. Boleh pun nanti kalau buat indeks dia apa ni 1 tambah negatif 1. So 1 tolak 1 kan kosong. Jadi dia akan jadi kg kosong. Maksudnya 1 lah kan. So boleh cancel kg ni. Jadi unit yang tinggal adalah joule. Okay. Joule. So ini tak apalah. Ni dia tak pakai suhu sebab dia ada perubahan suhu. Tapi kalau formula yang ni, yang atas ni yang Q sama dengan MC theta ni. Theta ni perubahan suhu kalau ni kamu kena pakai unit darjah Celsius perubahan suhu ni kalau yang muatan haba tentu ni, yang apa ni? Inilah yang muatan haba tentu yang ada perubahan suhu ni. Okay, next. Kita pergi ni pula. Okay, huraikan bagaimana ikan boleh dimasak menggunakan kaedah dengan kuali yang ditutup. Okay. Ini perbiuk apa ni? Dia nak kukus ikan. Bila kukus ikan kan kamu kena tutup dengan penutup ni kan. Okay. Sebab apa? Kenapa kalau tutup dengan penutup ni dia cepat masak? Kasi haba rata. Sebab apa? Sama rata. Apa dia? Cikgu tak boleh dengar. Ulang balik bang. Apa benda bang? Kasi haba dia rata. Oh, haba dia ni. Rata sekata Okey. Kan bila air tu kan dia mendidih. So bila dia mendidih, dia akan jadi apa? Daripada cecair dia akan tukar jadi wap kan? Wap. Wap-wap air.
So wap air tu pula dia akan terkena dekat kuali atas ni. So bila dia kena kuali pula, apa ni penutup ni, bila dia apa ni terkena dengan penutup atas ni, nanti dia akan buat apa pula? Dia akan buat proses apa pula? Daripada wap air dia tukar jadi apa? Dia terkena dengan penutup ni. Penutup kaca ni okey. Dia akan tukar jadi apa? Air. Wap air tu dia akan tukar balik kepada air. So ni dah nama apa ni? Ni dah proses apa ni? Proses Kondensasi. ya, proses kondensasi. So bila proses kondensasi, dia berlaku apa? Dia berlaku penyerapan haba ke dia berlaku pembebasan haba? Kondensasi. Dia serap haba ke dia bebas haba? Bebas. Kondensasi kan dia bebas haba. So bila dia bebas haba, jadi haba yang dibebas itulah yang digunakan untuk bagi ikan ni masak. Okey, itulah nama dia. Mengukus ikan. Maksudnya dia dapat haba daripada wap air yang buat proses kondensasi ni kan. Kan wap air tu bila dia terkena dengan penutup ni, penutup kaca ni dia akan buat proses kondensasi. Dia akan tukar jadi air. So masa nak buat proses kondensasi tu dia bebaskan haba. So haba itulah yang digunakan untuk masak ikan ni. Ikan yang dikukus ni. Okay? Ikan yang dikukus ni. Sebab masa kamu kukus ikan ni bukan dalam air kan. Dia atas piring kan. Pernah tak korang steam ikan? Pernah kan? Mana ada kamu letak ikan tu dalam air. Kalau letak ikan dalam air tu bukan kukus, tu namanya apa? Rebus. Ya, tu namanya rebus Okey, so cara nak explain dia. Okey, kamu explain lah 4 markah, buatlah 4 ayat 4 point. Nak lebih pun tak apa. Banyak kamu nak buat 10 point pun boleh. Tengok mana yang kena. Okey, so point yang pertama, kamu nak cakap apa? Apa ni? Air mendidih tukar jadi wap air. Okey. Air mendidih tukar jadi wap air. Dan tudung kuali tu. Memerangkap wap air. Okey. Memerangkap wap air. Dah 1 point 1 markah. Lepas tu dah explain ni memerangkap wap air. Nanti wap air tu dia akan terkondensasi kan. Wap air akan terkondensasi. So wap air terkondensasi. Okey, 1 markah. Lagi apa lagi? Nak explain apa lagi? Lepas tu bila dia kondensasi dia buat apa? Berlaku apa? Pembebasan haba kan. So dia membebaskan haba yang digunakan untuk memasak ikan. Okey, yang digunakan untuk memasak ikan. So haba ni banyak tak? Tinggi tak haba dia? Tinggi kan. So apa nama haba ni? Haba pendam ke apa ni? Ni nama ni haba apa ni? Kalau wap air dia kondensasi jadi air. Waktu ni kan, yang ni 100 darjah Celsius. Bila dia kondensasi, yang ni pun 100 darjah Celsius juga. So ni haba apa ni? Ada tak berlaku perubahan suhu? Tiada kan? Tiada perubahan suhu tiada perubahan suhu. So kalau tiada perubahan suhu, kita panggil apa ni? Muatan haba tentu ke kita panggil haba pendam? Haba pendam. Ya, kita panggil haba pendam So haba pendam. Ni apa nama haba pendam Kita ada haba pendam pelakuran, kita ada haba pendam pengawapan. Ni apa ni? Pelakuran ke pengawapan ni? Pengawapan. Nama dia adalah haba pendam pengawapan Haba pendam pengawapan tu maksudnya sama ada daripada cecair tukar gas ataupun gas tukar cecair.
Tapi kalau haba pendam pelakuran, ingat tak pelakuran? Kalau pelakuran macam mana? Pepejal tukar kepada Cecair. cecair. Ataupun cecair tukar kepada pepejal pun kita panggil haba pendam pelakuran. So dalam kes ni, dalam kes nak mengukus ikan ni, kita pakai ni haba pendam penguapan. Jadi kat situ haba pendam penguapan dia tinggi. Dah 4 poin. Okay. Okay, boleh? Boleh. Okay, next. Boleh. Boleh. Okay, next kita pergi ni pula. Okay, ni Raja 11.3 menunjukkan sebuah periuk yang digunakan untuk memasak sup kambing di atas sebuah dapur. Okay, apabila sup itu mendidih, penutup tersebut dialihkan untuk mengelakkan sup itu dari melimpah keluar. Okay, selepas seketika, suhu didih sup tersebut menjadi malar dan daging kambing mengambil masa yang lebih lama untuk menjadi empuk. Okay, so dia nak kamu buat apa ni? Oh, cikgu lupa lah nak cakap. Nanti buka sekolah nanti, bawa duit untuk beli ada buku. Ada kan cikgu bagi tahu yang kamu kena beli satu buku tu? Dia pasal ni lah, pasal pengubah suaya ni kan. Okay. Dalam RM15 lah. Kalau original RM15. Tapi kalau kamu nak yang photostat, nak photostat pun boleh juga. Okay. Kalau yang photostat punya RM5. Boleh? Sediakan duit? Buka sekolah nanti? Boleh. Boleh. Nanti list down lah siapa yang nak yang original. Siapa nak yang photostat ni, okay? Okay. So yang ni terangkan pengubah suaya yang perlu dilakukan pada periuk tersebut supaya daging kambing dimasak menjadi empuk dalam tempoh masa yang lebih pendek. Dia nak kamu apa ni? Jawapan hendaklah mengandungi. Okay, dia nak ciri-ciri penutup tu. Ni satu. Aspek pertama. Lepas tu jenis periuk. Okay, jenis periuk nak muatan haba yang mana? Muatan haba tentu tinggi ke rendah ke? Ni aspek yang kedua. Lepas tu komponen tambahan. Pandai-pandailah kamu nak tambah ke apa. Ni baru 3 aspek. Dia nak 10 markah ni. Kalau 10 markah kena berapa aspek? Nak dapat 10 markah? Ya, mesti ada 5 aspek 5 aspek dan 5 sebab. Kamu nak buat sampai 10 aspek pun tak ada masalah. Kan list down lah kan banyak. Tengoklah mana yang betul. Okey. So kat sini dari segi penutup. Okey, kita tengok penutup ni. Kamu nak penutup ni macam mana ni? Kalau kamu lah nak buat periuk kan. Penutup ni kamu nak dia bagi dia apa-apa. Okay, dari segi ketumpatan. Kamu nak dia apa? Ringan ke? Kamu nak dia berat ke? Respon. Ringan. Ringan. Oh, kamu nak dia ringan Kenapa kamu nak dia ringan? Senang kamu nak pegang? Senang nak angkat penutup. Oh, ya ke? Tapi kalau misalnya nanti tekanan ni periuk tekanan ni. Kalau tekanan sini tinggi, bayangkan tekanan ni tinggi. Nanti dia tolak. Kalau ringan sangat penutup ni nanti kan dia tolak periuk ni kan dia tercampak keluar pula, betul tak? Betul. So kamu tak nak periuk ni tercampak keluar kan? Kalau ringan ni penutup plastik tu kan? Tu ringan sangat kan? Nanti kan tercampak keluar. So kat sini periuk dia mesti apa? Ketumpatan dia mesti apa? Berat. Ya, mesti berat kan? So berat maksudnya ketumpatan dia mesti tinggi, okey? Tinggi. Okey. Reason dia apa? Reason dia itulah nak mengelakkan penutup tu daripada tercampak keluar kan? Mengelakkan penutup daripada terbuka, okey? Okey, ni kawan kamu jawab apa ni? Dia kata buat lubang di penutup periuk. Memang. Okey, kita buat lubang. Okey, buat apa nak? Lubang ni untuk apa ni? Apa boleh juga ada lubang. Ni dikira sebagai komponen tambahan. Okey, nak ada lubang pada penutup. Untuk apa? Batrisya. Saya buat tekanan tinggi keluar.
Yelah, betul. Nak bagi wap-wap air tu keluar kan. Sebab dalam ni tekanan dah tinggi. Okay. Dah tinggi sangat dalam tu. Kita kena bagi tekanan dia keluar. Okay. Macam kamu kan. Bila tekanan tinggi, kamu nak kena keluarkan tekanan kamu kan. So samalah macam periuk tekanan ni. So cara dia nak keluarkan tekanan tu, dia akan keluarkan wap-wap air kan. Ataupun untuk melepaskan tekanan. Bolehlah ayat dia. Macam ni je, okay, untuk melepaskan tekanan. Okay. So kamu akan nampak dia macam wap-wap keluar kat sini kan, kat lubang. Okay. Okay, tu baru dua aspek. Ni jenis periuk ni jangan lupa pula sebab dia dah kata kan dia nak kamu cerita pasal jenis periuk ni. Tadi penutup dah. Okay, jenis periuk pula. Kamu nak periuk macam mana ni? Respon. Periuk tu kamu nak cepat panas ke kamu nak dia lambat panas? Lambat panas. Kamu nak dia lambat panas? Cepat. Lambatlah makan. Kamu nak periuknya cepat panas kan? So kalau nak cepat panas, muatan haba tentu dia mesti apa? Tinggi ke rendah? Rendah. Rendah kan? So periuk muatan haba tentu rendah. Okay. Reason dia apa? Ni cepat panas. Macam tu je. Okay. Dah baru 3. So kita dah explain dah penutup, periuk, lepas tu komponen tambahan tu lah. Kamu kata nak buat lubang kat situ. Okay, baru 3. So 4 dengan 5 boleh. Kamu boleh kembangkan lagi. Nak bagi lagi tahu, kamu nak kembangkan lagi ciri-ciri penutup ni. Ataupun kamu nak kembangkan jenis periuk ni pun boleh. Ataupun nak bagi aspek yang lain pun boleh. Contohlah, tadi kamu dah bagi tahu periuk nak muatan haba tentu rendah kan. Kamu boleh cakap lagi, periuk tu nak warna apa? Warna apa yang boleh buat dia cepat panas? Hitam. Hitam kan. So kamu boleh sebut kat situ periuk, permukaan periuk warna hitam, okey. Ataupun gelap. Okey. Permukaan warna periuk hitam ataupun gelap. Reason je samalah kan, nak cepat panas. Okey, hari tu cikgu kata jawapan untuk reason sebab berapa kali boleh ulang? Maksimum? 2 je kan. So ni dah 2 dah. Lepas tu nanti yang lain kamu fikirlah ayat lain. Mungkin kamu boleh cakap cepat menyerap haba dengan masa yang singkat. Tukar sikit ayat dia. Okey, walaupun sebenarnya kamu nak cakap cepat panas kan. Kamu jawablah menyerap haba dalam masa yang singkat. Okey, pandai-pandailah kamu ni Otter ayat kamu tu. Edit ayat. Okey, next. Apa lagi? Bawa apa dah? Ni 1, 2, 3, 4. Kelima. Macam penutup kan. Contohlah tadi kamu kata penutup tadi nak apa? Ketupatan dia tinggi kan. Okey. Lagi? Kalau periuk ni kamu penutup ni kamu suka penutup yang macam mana? Yang macam kamu boleh nampak makanan kat bawah kat dalam tu ke ataupun kamu nak penutup yang macam tak nampak pun makanan? Kamu suka yang mana? Nampak makanan. Nampak. Boleh nampak kan. So penutup ni kita panggil penutup apa? Penutup Penutup Lutsina. Okey, ataupun ada yang jawab penutup kaca. Penutup kaca pun boleh. Okey. Penutup kaca. So reason dia itulah boleh memerhati. Boleh memerhati makanan dalam periuk. Okey. Makanan dalam periuk. Dah 5. Okey. Sebenarnya banyak je. Kalau kamu nak explain, kamu boleh je explain ni tentang ni pemegang ni Kan nak pegang ni. Kamu nak dia panas ke kamu nak dia sejuk ni pemegang ni? Sejuk. Nak sejuk kan. So kalau sejuk dia punya pemegang ni kamu nak apa? Muatan haba tentu dia nak rendah ke tinggi? Tinggi. Tinggi kan. So pemegang
muatan haba tentu tinggi. Okay. Misal dia perkataan tentu tau. Setengah budak dia buat perkataan ni je, muatan haba tinggi. Salah lah, dia kena muatan haba tentu. Okey, supaya apa? Supaya dia apa ni? Cepat panas ke lambat panas ni? Lambat panas. Ya, dia lambat panas So bila lambat panas, dia tak panas lah. Bolehlah kamu pegang. Okey, ataupun kan boleh je jawab macam ni. Ataupun jawab macam ni je, boleh dipegang dengan tangan. Lagi senang. Boleh dipegang dengan tangan. Bagi jawapan logik-logik je. Okey, next. Ada lagi tak idea? Tak ada idea dah. Kalau nak explain pasal dinding ni, dinding periuk ni. Nak explain pula pasal dinding. Dinding je nak tebal ke nak nipis? Kamu rasa? Tebal. Tebal, okey. So dinding periuk tebal, okey. Dinding periuk tebal. Sebab apa nak dinding periuk tebal ni? Apa-apa dinding yang tebal mesti untuk apa? Mesti ada kaitan dengan tekanan. Buat ayat je untuk apa? Tekanan tinggi. Ya, menahan tekanan tinggi. Okay. So banyak. Jadi bila jawab soalan macam ni, make sure ada apa? Jadual. Okay. Lepas tu aspek, lepas tu sebab, lepas tu list down kan. Boleh? Boleh. Alamak, perlu ke Cikgu Saleh ni? Faham dah kan? Faham. Faham. Nak buat 6, nak buat 7 pun boleh, tak ada masalah. Okay. So tadi aspek pertama tadi apa ketupatan tinggi reason dia tu tadi tak tercampak kan. Mengelakkan mengelakkan penutup daripada terbuka. Terbuka. Pasal tadi kedua apa tadi? Buat lubang lubang pada penutup untuk melepaskan tekanan. Lepas tu ketiga ni penutup luk sinar ataupun kaca boleh memerhatikan makanan dalam periuk. Ni keempat pemegang muatan haba tentu dia tinggi supaya dia lambat panas. Ni dinding periuk tebal, tahan tekanan tinggi. Permukaan warna ni apa ni? Periuk nak apa? Muatan haba tentu dia rendah, cepat panas. Banyaklah ni. Dah less than 1 minit dah. Okey, settle lah kertas 2. Okey. Boleh? Boleh. So nampak tak? Kamu bagi jawapan logik je, okey? Bagi jawapan logik je dapat markah. Masalah ni soalan ni pun kamu tak nak jawab kan? Ada yang tak nak jawab langsung. Dia tengok periuk je dia pening. Taklah pening pun. Okey, so lagi berapa minit ni? Lagi sikit 11.30. Cikgu ingat nak masuk kertas 1, korang nak? Nak bincang tak kertas 1? Boleh je. Boleh je. Boleh je Ustazah. Dapat 10 soalan, okey lah kertas 1 Nanti cikgu bagi 5 baru Dah less than 1 minit dah.